Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menemukan kita lagi pada malam ini. Mudah-mudahan kita akan dapat menambahlah sedikit ilmu lagi berkenaan dengan wacana ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, yang seperti biasa saban minggu dibawakan kepada anda oleh Akademi Tadabbur Malaysia melalui penstreaman audio Zoom dan juga Facebook Akademi Tadabbur Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, alhamdulillah malam ini kita akan berbicara siri 26 surah An-Nisa ayat 94 yang dapat diberikan tajuk sebagai larangan terburu-buru dan perintah bersiap sedia untuk mengelak bahaya. Baik. Jadi ayat surah An-Nisa ayat 94 pada malam ini akan menyentuh berkenaan dengan larangan terburu-buru ataupun nak kata apa lagi, tergopoh-gopoh ke kan, dan perintah untuk umat Islam bersiap siaga, bersiap sedia menghadapi ancaman bahaya dan sebagainya. Okey, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran Al-Karim surah An-Nisa ayat 94, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, idza darabtum fi sabilillah, apabila kamu apabila kamu pergi berperang fi sabilillah pada jalan Allah, fatabayyanu, yakni untuk membela Islam, maka hendaklah kamu tabayyanu, menyelidik apa jua perkara dengan sebaik-baiknya. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salam, dan jangan kamu terburu-buru mengatakan kepada orang yang menunjukkan kepada kamu sikap damai atau memberi salam atau mengucapkan dua kalimah syahadah, lasta mu'minan, kamu tu engkau bukan orang yang beriman. Lasta mu'minan tabtahu na'aradul hayatid dunya, lalu kamu membunuhnya dengan tujuan untuk mendapat harta bendanya yang merupakan harta benda kehidupan dunia yang tidak kekal. Fa'indallahi maghanimu katsirah, maka di sisi Allah lah maghanim, jamak daripada perkataan ghanimah. Maka janganlah kamu gelap mata kepada daki dunia itu, kerana di sisi Allah ada disediakan limpah kurnia yang banyak. Demikianlah kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Demikianlah juga keadaan kamu dahulu dapat diketahui oleh orang lain akan keislaman kamu dengan memberi salam atau mengucapkan kalimah syahadah, lalu Allah mengurniakan nikmat kepada kamu. Famannallahu alaikum, maka Allah kurniakan nikmat kepada kamu. Fatabayyanu, maka ataupun oleh itu tabayyanu, siasatlah, selidikilah apa-apa jua terlebih dahulu, dan janganlah bertindak dengan terburu-buru. Innallaha kana bima ta'maluna khabira,
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sentiasa memerhati dengan mendalam, khabir bima ta'malun, apa yang kamu lakukan. Surah An-Nisa ayat 94. Baik. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, iza darabtum fi sabilillah, apabila kamu berperang, berjalan ataupun berperang fi sabilillah, fatabayyanu, kena selidiki dahulu, wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'mina, dan jangan kamu kata orang yang kamu jumpa dan mereka bagi salam kepada kamu itu mereka tu bukan mukmin. Yang mana kamu ni tak bertahu na'aradul hayati dunia, cari benda yang bersifat keduniaan, harta ghanimah lah biasa yang ada ataupun yang dimiliki oleh orang yang diperangi kamu itu. Maka Allah jawab, fa'indallahi maghanimu katsirah, di sisi Allah lah banyak harta kekayaan. Lagi, kadzalika kuntum min qablu, begitulah keadaan mereka sebelum itu, maka Allah bagi kepada mereka, fatabayyanu, kena siasat, kena selidik. Orang panggil tabayun terlebih dahulu, dan sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa akad atau apa yang kamu kerjakan ataupun kamu lakukan, apa yang kamu buat. Baik. Hubungan dengan ayat terdahulu. Apabila kita baca ayat ini tuan-tuan, kita akan dapat, dan juga ayat-ayat yang terdahulu, sebab kita nak tahu kan hubungan cerita dan sebagainya. Maka ayat-ayat yang terdahulu menyentuh berkenaan dengan pembunuhan dengan sengaja ataupun yang tanpa sengaja atau tidak sengaja. Biasa pembunuhan dalam Islam ni dikategorikan sebagai tiga lah. Yang pertama sengaja, serupa sengaja, dan tak sengaja. Sengaja, serupa sengaja, syabih kan, dan tak sengaja. Baik. Dan ada hukuman terhadap tiga perkara tadi. Ini diperhalusi kan. Misal kata yang berlaku dalam masyarakat kita pun, tertembak kawan sendiri, tertekan picu senapang misalnya kan, tanpa niat kan, maka dia boleh dituduh membunuh tanpa niat lah kan. Baik, ayat 94 surah An-Nisa ini pula yang sedang kita bicarakan pada malam ini, membicarakan tentang tindakan membunuh orang Islam yang disangka mereka tu bukan Islam. Dan kemungkinan berlaku disebabkan oleh sama ada kurang teliti oleh orang Islam tadi, ataupun juga kerana kurang jelas maklumat yang mereka dapati kabur barangkali, tidak tepat, tidak jelas, sebab mereka tidak betul-betul, tidak benar-benar menyiasat atau menyelidiki orang tersebut. Kita boleh bercakap hari ini zaman internet, bayangkan 1400 tahun dahulu tuan-tuan kan. 1000 tahun dululah kalau kita kata kan, ini pada zaman Nabi 1400 tahun yang dahulu. Bagaimana keadaan masyarakat pada masa itu. Baik, sebab nuzul ayat. Sebab penurunan ayat, kalau kita merujuk kepada kitab-kitab tafsir, terdapat riwayat yang berkaitan dengan penurunan ayat 94 surah An-Nisa ini. Antara lain yang menyebut daripada dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, berkata kaum muslimin, ada seorang lelaki dari Bani Sulaim, ketika dia mengawas, dia jagalah sekawan kambing berjalan depan tu sekumpulan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bagi salam kepada mereka. Seorang lelaki tu bagi salam pada mereka, maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menganggap salam yang diberikan oleh lelaki, menganggap salam itu bukan kerana mereka telah memeluk Islam, tetapi kerana nak jaga keselamatan mereka dari dibunuh oleh umat Islam ataupun oleh para sahabat pada masa itu. Jadi bila dah bagi salam, selamatlah macam kita lah dah. Maknanya kononnya kita ni gang sama-sama, gangster lah, dia ada kod rahsia kan. Bila kita lalu suatu kawasan kan,
Dia tanya apa kod kamu, contohlah kan, kita pun sebutlah apa benda lah, A, B, C, D, E, F, kau contohlah. Dia tahu ini geng kita. Ini bukan geng kita sebab kamu tak tahu kod ataupun password bagi kumpulan kita. Kan, maka bila tak tahu, sudah tentulah kita tadi akan dibelasah oleh kumpulan gangster tadi. Kan, jadi begitulah bagi ini isu sama ada salah faham kan, sebab sikap tu buru-buru. Bila orang yang seseorang bagi salam, dia ingat ini mestilah Islam, mestilah bukan Islam. Lalu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bunuh lelaki tadi, ampas kambing yang dia jaga, kemudian mereka pun bawalah kambing itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu turunlah ayat itu. Itu secara ringkaslah kan, secara rakahnya begitu. Baik. Kemudian ada juga riwayat lain seperti riwayat dalam At-Tirmizi dan Al-Hakim, juga dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, seorang lelaki dari Bani Sulaim bawa harta bertemu dengan sekumpulan sahabat Nabi, lalu dia bagi salam dan mereka kata, kamu bagi salam tujuan untuk nak protect, nak lindung dapat melindungi diri kamu daripada kami. Jadi seolah-olah kamu tu Islam kan, jadi bila Islam, okey, kami tak akan usik, tak akan bunuh kamu kan. Lalu mereka pun membunuh dan mengambil harta dan menyerahkan kepada Nabi, lalu turunlah ayat ini. Makna ada dua riwayat. Okey, riwayat yang ketiga daripada riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari Abu Al-Hadrat Al-Aslami. Ayah dia kata Nabi SAW suruh pergi ke sini ni. Kami diutus oleh Nabi dalam satu pasukan umat Islam. Ini satu ekspedisi yang berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Kan, kami diutus oleh Nabi dalam satu pasukan yang kecil. Sebahagian riwayat menyebut mereka tadi 3 orang. Saya ada buat nota kaki di sini. Baik, kita baca yang bawah ni sikit. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi SAW bentuk, kalau yang kecil ini dia panggil Sariyah, kan? Yang kecil terdiri daripada beberapa orang tentera, yang terdiri daripada 3 orang sahabat, Abdullah bin Abi Al-Hadr Al-Aslami sebagai ketua, kemudian Abu Qatadah Al-Ansari dan Muhallim bin Jassamah. Jassamah. Dan ketiga-tiga sahabat Nabi SAW ini diarah untuk pergi ke satu tempat, satu kampung yang bernama Rabah. Kerana Nabi dapat tahu, di Rabah sana itu ada suku-suku Jusham yang memusuhi baginda sedang berkumpul, berpakat, bergabung dengan orang lokal untuk nak serang Madinah. Kan, hantarlah spy. Kita ni hantar SB lah kan. Hantar SB, hantar spy, nak pergi siasat betul ke tidak ni mereka duk mesyuarat dan seumpamanya untuk nak menyerang kota Madinah pada masa itulah. Lalu Nabi SAW bagi arahan kepada 3 sahabat tadi supaya tangkap dan membunuh ketua kabilah Jusham yang bernama Rifa'ah bin Qais, dan mayat dia kena bawa ke Madinah dan tunjukkan kepada Nabi ini sebagai bukti. Macam kita tengok cerita-cerita dululah, cerita pendekan dan sebagainya kan. Dia tak bawa body, dia kat kepala saja bawa kan. Contohlah ada kan. Nak tunjuknya, okey, aku dah pancung, aku dah bunuh orang ni kan, dah penggal kepala dia, ini dia kepala dalam bungkusan kain yang dia bawa oleh orang tertentulah. Ini cerita-cerita lama lah, zaman-zaman dulu. Baik. Jadi hikmah mengapa Nabi SAW menyuruh Rifa'ah bin Qais dibunuh ialah kerana apabila kepala ular sudah putus dari badannya, maka ular dan badannya akan turut mati. Boleh faham tak maknanya? Bila kepala gangster tu kan dibunuh, secara tak langsung dia boleh melemahkan struktur organisasi kumpulan gangster tadi. Jadi begitulah juga dengan musuh-musuh Islam ini. Itu antara langkah dan strategi Nabi SAW. Kita tengok dalam konteks sekolah lah, contohlah kita zaman sekolah dulu, ini bukan bab bunuh, maknanya cikgu disiplin ni fikir bagaimana cara, kan akhirnya dia pun lantiklah kepala kru dalam kalangan, contohlah dalam kalangan kita sendiri pun ada yang jenis agak nakal sedikit, kan macam mana nak buat,
So dilantik jadi pengawas. Jadi pengawas, okey. Jadi bila ada dah kumpulan budak-budak nakal, pelajar-pelajar nakal yang jadi pengawas, secara tak langsung pelajar tadi dapat mendisiplinkan dirinya dan juga dapat membawa atau mempengaruhi rakan-rakannya supaya turut sama patuh kepada peraturan dan disiplin sekolah. Secara tak langsung lah kan. Mungkin ada yang menjadi dan ada yang tidak menjadi. Baik, saya tengok ada kalau pengalaman saya lah, rakan-rakan antaranya begitulah yang dilakukan oleh pihak sekolah dahulu. Itu cerita lama. Cerita baru wallahu a'lam. Baik. Dengan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, satu malam di kampung tadi, kampung Rabah tadi, kepala Rifa'ah bin Qais berjaya dipancung oleh Abdullah bin Abi Hadr Al-Aslami. Dan kepala tadi dimasukkan dalam guni untuk dibawa tunjuk pada Nabi di Madinah. Dalam perjalanan on the way ke Madinah, tiba sampai satu tempat bernama Batun Idham, tiba-tiba 3 sahabat Nabi tadi. Ini cerita. Tersumpahlah dengan 3 sahabat Nabi tadi dengan seorang lelaki yang bernama Amir bin Adbah sedang tunggang unta yang penuh dengan harta, kan, dengan yang penuh dengan muatan harta. Maka jadi Amir ni dia tengok 3 orang sahabat Nabi tadi, dia bagi salam. Dia bagi salam dan salam dijawab oleh Abdullah bin Abi Hadrah Al-Aslami dan Qutaibah, tapi Muhallim ni tak jawab. Kan Muhallim ni jenis cengeng sikit. Orang Kelantan panggil beki sikit, garang sikit, lalu dia bertindak membunuh Amir ini dan kemudian dia rampas harta dia. Kan harta yang ada atas unta tadi. Baik. Dan peristiwa ini tidak sempat dihalang oleh Abdullah bin Abu Hadrah dan juga Abu Qatadah kerana peristiwa itu berlaku sekelip mata lah, kan begitu, pantas sekali. Lalu Abdullah bin Abi Hadrah tanya Muhallim, sebab apa kamu bunuh? Kan? Sedangkan si mati tadi itu, Amir tadi bagi salam kepada kamu. Maka yang menunjukkan akan keislaman dia, kata Muhallim, laki ni kafir. Sengaja dia nak protect diri dia, akan melindungi kekafirannya dengan cara bagi salam, dan Abdullah bin Abi Hadrah tak kata apa-apa, diam, lalu mereka pun baliklah ke Madinah. Bila sampai di Madinah, setelah ditunjukkan kepala Rifa'ah bin Qais ini kepada Nabi SAW dan Abdullah bin Abi Hadrah tadi cerita, kan, the true story lah, cerita yang berlaku pada malam kejadian itu. Lalu yang kisah Muhallim ni bunuh lelaki yang bagi salam, kan, Nabi diam. Nabi tak bagi apa-apa jawapan. Maksudnya Nabi serahkan, ataupun biasalah kalau Nabi tidak beri jawapan bermakna Nabi menunggu wahyu, kan. Kalau ada turun wahyu untuk memberikan jawapan yang tuntas kepada sesuatu isu yang diajukan oleh sahabat dan seumpamanya lah, maka tak berapa lama turunlah ayat 94 surah An-Nisa ini yang mencerca perbuatan Muhallim bin Jassamah ini. Baik. Itu antaralah, dan juga beberapa yang lain kalau kita perhati lebih kurang saja. Maka sebagai kesimpulan dalam konteks sebab nuzul ini tuan-tuan, kesimpulannya ialah cerita-cerita ataupun kisah-kisah itu adalah hampir sama, lebih kurang sahaja, kan. Tapi dan poin yang penting ialah apa dia? Poin yang penting ialah bahawa berlakunya pembunuhan oleh seorang Muslim kerana dia bersikap atau bertindak terburu-buru, kan, bertindak terburu-buru sudah membunuh seorang tadi tanpa dia menyiasat terlebih dahulu benar atau tidak si Amir itu Muslim ataupun tidaklah, kan. Baik. Kemudian sebahagian ulama berpandangan meskipun ayat ini turun berbeza-beza lah riwayat dia, tapi dia refer kepada benda yang sama, iaitu tidak mempercayai keislaman orang yang mengucap 2 kalimah syahadah ataupun orang yang bagi salam. Kan? Jadi kemungkinan sebab turunnya ayat ini berlaku dalam masa yang berdekatan antara satu sama lain. Sebab kalau kita tengok, kan,
Jadi atas dasar itulah. Baik. Perbincangan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini ditujukan kepada orang mukmin seperti mana biasa, dan dalam konteks wacana kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Jadi ini pun juga dah disebutkan tadi, bila mereka pergi ke kawasan kaum kafir ataupun di luar lah kan, untuk nak berperang dan sebagainya, maka mereka kena mengambil sikap lebih berhati-hati terhadap orang yang mereka jumpa. Orang yang mereka jumpa. Dan jangan tergesa-gesa menuduh orang itu sebagai orang yang tidak beriman. Kan? Sebab payah. Kan nak contohlah ada bila pergi ke tanah Arab ni, kita duk ingat bahawa saya lah dulu masa belajar di Mesir kan, dalam kepala bila akhir 80-an. Jadi kita duk ingat sebab masa tu pun belum ada internet lagi kan, pengetahuan kita pun terbatas. Bacaan pun terhad. Maka kita dah ingat bahawa orang Arab tu semuanya Islam. Kan? Orang Arab tu semuanya Islam. Jadi sebenarnya tidak begitu. Ada segelintir ataupun segolongan kecil, berapa peratus. Kalau di Mesir saya tak pastilah, mungkin 5% penduduk Mesir itu beragama Kristian. Sama ada yang Kristian Katolik ataupun juga Kristian Ortodoks. Kan kalau Ortodoks ini mereka ada perkampungan sendirilah di kawasan Mesir Lama, Misrul Qadimah, Fustok dan seumpamanya lah. Dia ada perkampungan dia. Kan itu adalah Kristian Ortodoks kan, yang memang dia tidak selari dengan Kristian Rom ataupun Roman Katolik yang hari inilah yang menjadi kuasa dominan dalam Kristianiti. Baik, balik pada cerita kita. Poin di sini ialah kerana mereka ni sikap hati-hati, kena teliti terhadap orang yang mereka jumpa, jangan tergesa-gesa menuduh orang yang tidak beriman lalu membunuhnya. Dan apatah lagi orang tadi itu sama ada dia bagi salam assalamualaikum pada kita. Kalau kita dalam konteks kita Malaysia, contohlah kan, sebab kita ni secara tradisinya orang Melayu Islam. Orang Cina, orang India bukan Islam. Tak, tiba-tiba Cina bagi salam. Betul tak? Cina bagi salam, kita tengok atas bawah betul ke tidak, nak dengan perwatakan dan penampilan yang tidak meyakinkan kita. Kadang-kadang orang yang nak minta derma ke, pengemis ke, dan tak kira apa juga suasana dan keadaan lah kan. Kita pun tengok atas bawah betul tak dia ni Islam ni, ataupun juga mungkin kalau sebelum PKP ni di surau saya pun ada didatangi oleh mu'alaf ni kan, tak tahulah mu'alaf dah berapa tahun kan. Jadi dia ceritalah dia susah begini. Kita pun tak sempat nak siasat kan, tak sempat nak siasat betul ke tidak, ataupun memang jenis cari makan kok ni ke kan, wallahualam. Tapi dia Cina kan, bila dia Cina jadi mungkinlah tanggapan awal kita ni begitu kan. Jadi itulah yang berlaku kepada sahabat tadi. Ucapan secara Islam, maka orang tersebut tidak boleh dituduh kafir sebagai alasan untuk nak membunuhnya, kerana ucapan salamnya itu menunjukkan bahawa dia telah tunduk kepada agama Islam secara zahir. Kan, secara zahir. Kalau di Malaysia ni mungkin tak berlaku kan, tapi dalam kalangan pelajar, sebab hari ni istilah bila type dalam WhatsApp ni kan, ditulis salam. Pelajar saya pun tulis salam kan, ataupun juga dia copy and paste assalamualaikum kan, walhal pelajar non muslim. Kita doalah dak kan. Kita doa supaya pelajar tersebut dibukakan pintu hati, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita, bagi saya lah, kita ambil masa penjelaskan bahawa konsep salam ini ialah begini kan. Jangan kita memusuhi mereka. Baik. Ini ayat yang pertama kita bacakan tadi. Ya ayyuhallazina amanu idza darabtum fi sabilillah. Walaupun adalah makna-makna yang menyentuh tentang perkataan atau asal kata daraba, artinya pukul. Ada kala dengan membawa makna contoh teladan atau perumpamaan. Perkataan daraba ada, seingat saya ada 12 makna kan.
Yang kita tahulah kalau kita belajar bahasa Arab ni tuan-tuan, daraba ni pukul. Kan? Pukul. Dan ada makna yang lain. Jadi oleh sebab itu berhati-hatilah di dalam kita nak memberikan makna atau terjemahan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Baik, fatabayyanu, ini kena selidik, kena siasat. Wala taqulu liman alqa ilaikumussalam lasta mu'minan. Jangan kamu kata kepada orang yang bagi salam, dan salam di sini ada perbincangan. Baik, perkataan salam selain daripada nama Allah, kan, min asma'il husna assalam, kan, sebagaimana kita baca selepas daripada solat, kita bagi salam assalamualaikum, kan, ke kanan, kan, dan juga ke kiri tak. Assalamualaikum, kan, solat berakhir dengan huruf mim. Betul ke? Solat bermula dengan huruf ra. Kok mana ustaz cerita ni? Macam mana? Solat bermula dengan huruf ra, Allahu Akbar. Kan, ra tadi itu mesti diwakafkan, mesti disukunkan. Kan, Allahu Akbar, barulah dikira check in dalam solat. Kan, kalau sekadar Allahu Akbar, tak bunyi ra, maka takbiratul ihram tidak sah dan tak dikira masuk solat, kan, dalam erti kata yang sebenarlah, walaupun orang tadi tu solat, kan, dia solat dalam keadaan yang jahil, yang dia tidak tahu dan dia rasa dia buat tu adalah benda betul, walhal dari sudut nilainya adalah tidak betul lah. Dan diakhiri dengan mim, kan, assalamualaikum, kan, assalamualaikum, kan, kita cubalah sebut dengan betul-betul. Ku jadi kum, kan, assalamualaikum. Ni orang kita jadi assalamualaikum dengan o. Dan yang panjang itu adalah yang lebih baiklah, kan, yang afdalah assalamualaikum warahmatullahi, kan. Ada orang saya dengar dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, kata dia ni. Ada juga yang jadi imam. Aduh, kata letih. Ragam manusia macam-macam. Baik, assalam, lepas kita bagi salam dalam solat, kita pun istighfar, astaghfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali tak. Dan kerana ada hadis dalam Sahih Muslim yang menyebutkan sedemikian, dan Imam Abu Qasim Al-Auza'i, antara imam mazhab yang 13 ni, kan, di Syam dulu, di Syria dulu, bila ditanya kaifal istighfar, kan, dia tanya kepada perawi, maka perawi tadi menjawab astaghfirullah. Lalu kita pun amalkanlah, kan, sebagaimana ada dalam hadis Sahih Muslim. Kan, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kan, itulah bacaan yang ada kalimah assalam yang merujuk kepada min asma'il husna, antara nama Allah Subhanahu wa taala. Kan, apa makna? Aman, selamat dan damai. Kan, dan daripada perkataan salam juga lahirlah perkataan Islam yang membawa makna selamat. Betul tak? Aman, damai, sebagaimana tawaran Nabi SAW kepada raja yang bukan Islam, aslim, kan, peluk Islamlah kamu, taslam, nescaya kamu akan selamat. Sebab apa? Sebab orang Islam ni dia terpelihara, terjaga darah dia, harta dia, tubuh badan dia daripada diperangi. Kan? Kita tidak boleh memerangi orang Islam tanpa ada hak, kan, yang dibenarkan oleh hukum syarak, kecuali dia tu ada melanggar batas-batas yang telah ditetapkan dalam agama, seperti isu atau perkara riddah atau murtad, kan, tak semudah nak mengukur. Baik, jadi juga disebutkan dengan makna ucapan hormat dalam Islam, iaitu assalamualaikum, kan, assalamualaikum. Dan juga kita, tuan-tuan, kita kena sebut betul-betul lah, kan. Saya ingat mungkin DDMK, kan, Datuk Dr. Fadilah Khamsah, dia ada slot dalam radio apa, Sinar ke hari apa, saya pun tak tahulah, kan. Jadi hari apa, saya dengarlah maknanya dia mengajak pada pendengar supaya menyebut perkataan salam itu dengan betul, kan. Ini tidak assalamualaikum,
kan? Sedangkan salam itu adalah doa dari kita kepada orang yang kita bagi tadi. Kalau kita mendatangi rumah seseorang kan, Assalamualaikum bermakna kita mendoakan kesejahteraan kepada kamu, wahai sahabat aku, wahai tuan rumah, wahai siapa-siapa orang yang kita bertemu tadi. Baik. Iaitu dan juga dengan makna penyerahan diri, taslim, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila masuk Islam, artinya kita serah diri kan kepada Islam, patuh tunduk kepada Islam kan, dan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Kan? Baik, 9:48. Baik, frasa ilaikumussalam membawa maksud mengucap, memberi salam ataupun juga menghulurkan perdamaian. Mengucap tadilah kan dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kan? Baik. Sebagaimana kita baca dalam tahiyat kita lah kan. Baik, dan bagi salam juga kita maklum, Assalamualaikum, ada salam yang panjang, yang pendek, cuma kita lafazkanlah betul-betul supaya dia kena dengan orang panggil apa, pitching. Kan? Kerana sebutan yang betul membawa, kerana dia ada makna. Kalau hanya sebutan saja, Assalamualaikum, kan? Bunyi kum saja, dia tidak membawa makna, mungkin kita dengar itu hanyalah adat semata-mata. Dah jadi adat. Kan, salam satu amalan yang terpuji, tapi bila tidak digunakan, bila tidak disebut dengan cara dan kaedah yang betul, dia tidak membawa makna yang baik. Yang kita risau kalau ada makna yang buruk, jadi seolah kita pula mendoakan keburukan kepada orang tadi, walhal kita nak doa benda yang baik, tuan-tuan. Baik, ayat ini melarang seorang membunuh. Ayat ini melarang seseorang daripada membunuh siapa yang mengucapkan salam. Kerana dia tadi dah consider as a Muslim. Ataupun juga bila dah kita dah berdamai dalam konteks perang. Bila musuh dah surrender, angkat tangan ataupun angkat bendera putih, ada isyarat-isyarat yang difahami dalam etika perang, bermakna dia nak berdamai. So kita tidak boleh lagi memerangi mereka, askar atau tentera tadi. Kan ada pun orang awam, orang tua, wanita, kanak-kanak ni memang saya rasa kita dah sebutkan dalam perbincangan yang terdahulu. Golongan mereka itu memang Islam tidak benarkan diperangi sama sekali. Kan, kecuali jelas terbukti mereka tadi bertindak agresif dan memusuhi Islam dan mahu memerangi tentera-tentera Islam pada masa itu, dan tentera Islam boleh mempertahankan diri. Ini jelas tak? Bukannya bertindak untuk nak membunuh golongan tersebut. Sekiranya mereka agresif, kan, maka boleh bertindak balas atas dasar untuk mempertahankan diri. Kalau dalam konteks ini dulu, mungkinlah dengan pedang, dengan tombak, dengan busur panah. Hari ini dengan pistol dan pelbagai lagi senjata yang canggih-canggih ini. Baik. Dan sama ada daripada seorang Muslim ataupun yang bukan Muslim. Sama ada dia telah mengucap dua kalimah syahadah ataupun belum. Baik. Kemudian larangan daripada mengatakan lasta mu'mina. Kamu ni bukan Islam. Tak. Jadi seolah-olah begitulah kan, bila kita kata kepada orang tadi tu, kamu ni bukan orang yang beriman, kamu ni bukan orang Islam kan, membawa dua tafsiran. Pertama, menolak pengakuannya sebagai seorang beriman. Bila kita kata kamu ni lasta mu'minah, kamu ni bukan orang beriman, ataupun bahasa mudah, kamu ni bukan orang Islam kan, sedangkan dia dah bagi salam, jadi kita menafikan akan pengakuan dia sebagai seorang Islam sebab dia dah bagi salam. Kecuali kita dengar satu lagi tak, biasa Assalamualaikum dengan Assalamualaikum kan. Assalamualaikum doa yang sejahtera, yang baik, yang positif, manakala Assalamualaikum matilah kamu, nahaslah kamu tak, dengan
dengan apa makna yang negatif. Kecuali kita dengar betul kan si Yahudi tadi ataupun orang tadi doa kepada bagi salam kepada kita dengan ungkapan assalamualaikum. Tak. Sebab kita kadang-kadang kita tak fokus pun kan dengar ujung-ujung kan. Baik. Dan tafsiran yang kedua ialah tidak memberi jaminan keselamatan kepada nyawanya sekalipun. Tidak beri jaminan keselamatan kepada nyawanya sekalipun dia telah surrender, telah menyerah diri. Lasta mu'mina, kamu ni bukan orang yang beriman. Ada dua makna. Baik. Kemudian sehubungan dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada orang Islam agar teliti. Kita panggil hari ini istilah famous ialah tabayun. Kan, check and balance, perhati, tengok kan. Secara berhemat, cermat kan terlebih dahulu sebelum membunuh seseorang yang dianggap musuh. Agar jangan sampai membunuh orang yang telah memeluk Islam. Jangan sampai maknanya tersalah bunuh. Sepatutnya orang Islam dia tidak boleh dibunuh kan tanpa hak kan. Haram kepada orang Islam untuk membunuh seorang manusia. Malah orang yang tidak beriman pun kan atas dasar apa? Atas dasar kalau nak bunuh okey mesti ada yang dibenarkan oleh hukum syarak. Kan? Kalau tidak tak boleh dibunuh, diperangi dan sebagainya lah. Kecuali sudah sabit mereka tadi antara golongan yang sentiasa memerangi agama Islam dan umat Islam. Baik, agar jangan sampai membunuh, apatah lagi jika pembunuhan tadi dilakukan hanya kerana nak dapatkan harta. Bab kata tadilah ada dalam riwayat yang kita bacakan tadi, kan, 2-3 riwayat tu lebih kurang lah antara motifnya ialah nak dapatkan harta si mati. Sama ada kambing yang dijaga dan dibunuhnya penggembala kambing, maka kambingnya boleh diambil, dan kalau ada harta atas unta tadi maka diambil kan kononnya atas nama ghanimah, harta rampasan perang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan bahawa orang mukmin tak boleh buat macam tu kan, kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala banyak lagi kan di akhirat nanti, hanya kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Orang beriman ini kita cakap mudah kan, tapi dari sudut kita nak praktik ni agak susah dan mencabarlah, dan nak istiqamah itu tuan-tuan. Termasuklah yang bercakap ni pun kan. Nak istiqamah itu juga satu perkara yang cukup sukar kan untuk kita lakukan. Baik. Dan selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan pula kepada orang mukmin bahawa mereka dulu pun sama juga. Sebelum kamu masuk Islam, kan? Kita ini lain suasana kita ni, kita dah lahir dalam keadaan keluarga Islam, masyarakat pun Islam, dalam negara pun yang mengamalkan ciri-ciri keislaman, hidup dalam suasana persekitaran pun sama. Tak rasa pelik dah. Kalau dulu dalam konteks sahabat sendiri pun mereka tu adalah daripada yang bukan Islam. Kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan kepada mereka, kamu dulu pun sama juga. Kan? Pada waktu mula-mula kamu tu masuk Islam kan, dan menyembunyikan iman, terutama pada fasa di Mekah dulu, 13 tahun tak berani nak mengaku kan, nak menunjukkan akan keislaman. Sebab apa? Bimbang-bimbang kalau musyrikin Makkah tahu, mereka akan dibunuh kan. Mereka akan dibunuh, tak berani nak menzahirkan keislaman. Kan, kecuali Umar Khattab yang kita maklumlah sifat kedebel cengeng dia tadi tu kan. Adapun sahabat-sahabat yang lain masih lagi tidak menzahirkan keislaman. Dan begitulah juga bila kita baca sirah dakwah Nabi SAW kan, yang pada awalnya berdakwah secara sirri dan selepas itu secara terbuka kan, walaupun mendapat tentangan, halangan dan seumpamanya lah.
Baik, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni. Uh, Mereka bagi salam. Assalamualaikum bila bertemu kepada orang yang lebih dahulu peluk Islam. Kita hari ni, kita ini tuan-tuan, kita rasa pelik. Kan? Kita pergi ke mana sahajalah, kedai makan ke mall ke mana saja, orang bagi salam. Dalam hati kita, dia ni kenal aku ke? Aku rasa tak kenal dia, tak pernah jumpa pun. Macam mana? Kan? Sebab budaya kita ini, kita hanya bagi salam kepada orang yang kita kenal. Ini kita nak ubati penyakit ini. Payah juga bila kita bagi salam kepada orang yang tidak dikenali, pun orang anggap kita ni pun ada wire yang panggil yang loose ke, skru yang loose ke, ataupun something tak kena lah, kan. Dan kita pun kena berhati-hati juga bila kita pergi ke pasar raya lah, misalnya tempat keramaian orang ramai. Takkanlah semua jumpa sikit Assalamualaikum, jumpa sikit okey selangkah dua Assalamualaikum, kan. 2-3 langkah lagi Assalamualaikum. Orang nampak kita ni ada something wrong. Maka berpadalah, kan. Jadi bila kita selesai pun kita kena tengok keadaan dan suasana yang sesuai untuk kita bagi salam, kan. Dan hari ini masyarakat lebih mengambil sikap untuk tidak nak bagi salam. Saya duk perhati tengoklah, kan. Kadang-kadang kita sendiri pun kita lebih berhati-hati. Dan apatah lagi kalau kita bincang bab salam ni pun, antara orang yang duduk dengan orang yang berjalan, kita mendatangi orang, kan, kitalah yang disunatkan untuk nak bagi salam kepada mereka. Tiba-tiba member tu pula bagi terlebih dahulu bagi salam pada kita. Kadang-kadang malu juga kita. Bukanlah kita tak nak bagi salam, tapi keadaan dalam suasana tadi itu nak kuatkan sikit suara. Tidak, tapi member tu kalau yang jenis, misal kata yang biasa-biasalah, maka mereka boleh lawankan dengan kuat. Assalamualaikum. Kuat. Tak. Kita ni takkanlah nak sampai nak menjerit begitu, nak sampai dekat. Bila sampai dekat, mereka dulu dah bagi salam pada kita. Jumpa kali kedua aku, macam tu juga. Allah kata, macam mana nak buat? Kan? Rasa segan juga. Tapi itulah, kan, antara perkara yang berlakulah. Baik, jadi dan hal itu mereka lakukan dengan memberitahu bahawa mereka dah peluk Islam. Mereka dah beritahu yang mereka dah peluk Islam. So dengan demikian mereka mengharapkan keamanan diri, keluarga, harta benda daripada mereka yang terlebih dahulu as-sabiqunal awwalun, kan, orang yang terlebih dahulu memeluk Islam, agar melindungi mereka yang baru memeluk Islam. Baik. Kemudian apabila dan mereka yang dulunya juga telah berbuat demikian, Allah Subhanahu Wa Taala bagi keamanan kepada mereka, kan, bagi kedamaian, keamanan, keselamatan kepada mereka, dan maka biasalah saling membalas, sudah maknanya saling mendapat nikmatlah. Maka sewajarnya lah mereka pula hormat kepada orang yang buat semacam itu kepada mereka, dan mereka tidak tergesa-gesa nak tuduh seseorang itu sebagai musuh Islam, apatah lagi membunuhnya dan merampas hartanya. Ini berlaku. Maknanya berlaku ni silap faham. Dan di akhir ayat ini tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala bagi peringatan bahawa Allah ini sentiasa innallaha bima ta'maluna khabira. Kan Allah Taala itu maha mengetahui, maha meliputi akan segala perbuatan yang kita manusia lakukan, walaupun tengah malam gelap gelita, kan, sunyi sepi tak ada siapa sekalipun, Allah Taala maha mengetahui akan perbuatan hamba dia. Bukan setakat perbuatan, gerak geri kita, malah dalam hati kita pun Allah Subhanahu Wa Taala mengetahuinya. Bayangkan tak, kan? Kerana Allah lah pencipta kepada manusia, Allah pencipta kepada alam semesta, kan, kepada langit bumi dan segalanya, maka sudah tentulah dia maha mengetahui akan segala makhluk ciptaannya. Dan ilmu atau pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala itu maha meluas dan maha muhit, maha meliputi.
kan. Kita saja yang terhad, yang terbatas. Dan kita yakinlah bila ada keyakinan kita rasa nak buat dosa, kita akan teringat Allah tengok walaupun tak ada orang tahu aku buat ni tak. Kerana kita dah ada pengawas diri kita sendiri yang sebagai nak protect, maka keyakinan kita Allah itu maha segalanya, maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar. Maka dengan ilmu yang ada pada kita itu, mudah-mudahan dia dapat protect diri kita daripada melakukan ataupun melanggar titah perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka di akhir ayat ini Allah sekali lagi dia remind bahawa dia sentiasa tahu akan perbuatan segala hamba dia. Dan Allah akan bagi balasan yang setimpal sama ada perbuatan tadi itu baik ataupun perbuatan tadi itu buruk. Yang baik akan diganjarkan, diberikan ganjaran, pahala dan syurga menanti insya-Allah. Manakala yang buruk, kalau tidak sempat memohon keampunan, tidak sempat bertaubat, maka jahannam, naru jahannam, neraka jahannam lah akan menjadi tempat tinggalnya nanti. Okay. Baik, dalam konteks ini misalnya syurga lah. Syurga ni ada beberapa hadis Nabi SAW. Jadi antaranya ialah Nabi kata sekiranya kamu ni berdoa, maka fas'aluhu, mintalah kepada Allah Ta'ala itu akan al-firdaus, kan? Akan firdaus makna syurga firdaus wa na'imaha, dan segala macam nikmat yang ada di dalamnya. Syurga firdaus adalah syurga yang tertinggi, kan, al-awsatu yang paling baik dan juga yang paling tinggi. Tinggi mana jangan ditanya, kerana kan kita akan manusia terbatas untuk nak mengetahui akan ketinggian syurga itu, kan. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita, tanggungjawab kita ialah buat amal ibadah, kan, sebagaimana yang diberikan manual garis panduan tunjuk ajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Selesai, buat jelah, kan. Yang wajib kena jaga dan ditop up pula dengan yang sunat, kan, terutama dalam bulan Rejab inilah. Bulan Rejab, bulan haram, kan, bulan yang single, dan 3 lagi bulan haram adalah Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Yang itu yang berangkai. Maka ganjaran pahala berganda dan barang diingat, kan, barang diingat bahawa dosanya juga berganda. Jadi bila kita ingat macam itu, Allahu Akbar, kita seronok. Dalam Ramadan okey, gandaan. Kemudian dalam bulan haram pun gandaan pahala, tapi ingat bahawa gandaan dosa juga ada pada bulan Rejab, pada bulan haram, dan atas dasar itulah tak jadilah nak buat, kan. Alhamdulillah kita terjaga daripada melakukan maksiat atau kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, okey, sebagai rumusan ataupun kesimpulan perbincangan kita pada malam ini, kita dapat memetik ataupun mengambil beberapa noktah ataupun poin. Kan, dapat mengambil beberapa poin. Pertama ialah kita umat Islam ini digalakkan keluar fi sabilillah. Bila sebut fi sabilillah ini, janganlah setting berperang saja. Sebagaimana dulu propaganda pihak musuh Islam, dia kata Islam tegak dengan mata pedang, kan. Sebahagian orang Islam pun percaya, sedangkan tidak, Islam tidak tegak melalui peperangan. Nabi tawarkan kedamaian, kan. Yang saya katakan tadilah hadis Nabi, Nabi offer kedamaian, kan. Kalau kamu duduk berada di bawah pemerintahan Islam, kamu akan selamat, kami akan jaga kamu, kan, dan kamu kena adalah dia punya cukai kepala, jizyah dan seumpamanya, kan. Jadi untunglah kamu, kan, tentera Islam yang berperang kamu oleh kerana kamu bayar cukai kepala, bayar jizyah ini, dan kamu dijamin akan keselamatan, keamanan selagi mana kamu taat kepada pemerintah ataupun penguasa dalam kalangan umat Islam, kan. Itu jaminan. Baik. Selain daripada berperang, okey, antara fi sabilillah ialah
belajar atau menuntut ilmu. Belajar ataupun menuntut ilmu tak kiralah kan ilmu apa sekalipun, sekali dia membawa manfaat kepada kehidupan manusia, jangan ilmu yang rosak yang salah sudah kan. Tapi ada juga manusia yang menyalahkan ilmu tadi. Ilmu tadi ada kalanya bersifat neutral. Di tangan manusia lah yang mencorakkan ilmu tadi. Macam kita kata ginilah, komputer kan. Jadi kita boleh jadikan ilmu berkenaan dengan komputer ini boleh merekakan manusia ataupun juga memanfaatkan manusia. TV pun sama. Walaupun orang kata TV ini tak ada tujuan lain dah untuk tujuan mudarat. Kan tidak kan. Jadi macam pisau, macam api, kita gunakan yang membawa kebaikan, mudah-mudahan benda tadi itu bermanfaat untuk kita kan. Think positif tak, jangan nampak suatu benda kan. Okey, kerana mungkinlah mereka ada pengalaman tragis ke, yang pahit kelak masam apa ke berkenaan dengan alat-alat tadilah. Baik, begitu juga dengan menyambung silaturahim. Hari ini silaturahim kita agak sukar untuk menerima tamu kan, kerana masalah pandemik lah kan, dan kita nak bertamu rumah orang pun sama juga ada. Kita pun rasa kurang selesa sebagaimana kita kurang selesa untuk menerima tamu. Betul ke? Orang datang boleh tapi mungkin setakat luar lah kan. Kalau tidak, kita mengambil sikap lebih berjaga-jaga, dan apatah lagi mutakhir ini kan. Kalau di universiti sendiri pun dah mula kembali bekerja di rumah dan di ofis lah ada 2-3 hari bekerja di ofis, di rumah, dan 2 hari bekerja di ofis. Daripada 5 hari kan dah tukar dah untuk nak minimize akan jangkitan Omicron ataupun COVID-19 ini kan. Baik, silaturahmi hari ini kita boleh hubungkan juga melalui peranti yang adalah mudah-mudahan, dan juga berjihad dalam pelbagai bentuk demi li'ila'i kalimatillah yang mulia, untuk menegakkan agama Islam yang kita cintai ini. Baik, umat Islam juga dituntut sentiasa berhati-hati, berwaspada dalam apa jua tindakan, termasuklah juga berhadapan dengan orang yang tidak kenali. Hari ini tuan-tuan, Allahu Akbar, macam-macam. Tengok kan, skema pun macam-macam. Yang saya dapati, saya baca kemarin, ada orang ini yang peniaga ni di order kan, di order atas nama kita lah, kata atas nama seseorang. So bila sampai barang, kita kena bayar kan, style COD ke apa dia panggil kan. Sedangkan pembeli, owner tadi tu tak pernah pun memesan dan tidak ada sebarang rekod. Ini antara cara licik sebahagian daripada golongan yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala kan, sama ada dia Muslim ataupun yang bukan Muslim lah kan. Cari duit secara mudah, ataupun bahasa mudahnya, bahasa yang tepatnya adalah haram kan, kerana manipulasi dan lain-lain lah. Baik, jadi kita kena sentiasa berhati-hati sama ada dengan pihak yang tidak dikenali ataupun yang dikenali. Mereka tadi itu sama ada dalam konteks yang dulu ni perlu Islam ataupun tidak. Kerana boleh mengundang padah jika kita ni bersikap gopoh ataupun terburu-buru kan. Ini dalam konteks nak memerangi. Hari ini kita tidak nak memerangi kan, bukanlah dari sudut menggunakan senjata kan. Kita ini ialah lebih kepada senjata ni kan, keyboard warrior kan. Berhati-hatilah kita nak menuduh, kita nak menyebarkan suatu ucapan yang sebenarnya kita baca ke tidak tentang sesuatu, tentang tokoh itu, tentang orang itu, kita mudah cepat okey kita pun forward. Kalau tidak kan, tanggunglah dosa yang berantai di akhirat nanti. Jangan main, kerana orang tadi dah mati, kita fitnah dia. Contohlah kalau orang hidup ni, ada ruang lagi untuk kita minta maaf kan, hantar WhatsApp pada dia kan. Contohlah, okey saya minta maaf begini-begini. Orang tadi kalau jiwa rosak, insya-Allah dia akan maafkanlah. Baik, tanpa menyelidiki sama ada mereka itu Muslim ataupun tidak, justru Islam menolak sikap yang terburu-buru dalam apa jua tindakan, dan apatah lagi kalau yang jenis dapat untung dunia.
dapat laba, maka orang kita ni seronok sangat. Kan? Seronok sangat. Ialah mata duitan. Siapa tak nak duit? Siapa tak nak benda? Kita rasa cukup-cukuplah berpadalah kan, harta dunia ni memang kita nak, tapi letaklah di tangan, kerana sayanglah pada harta, tapi sayang kepada agama itu lebih lagi. Semua orang cinta kasih kepada harta macam kita kasih dan sayang kepada ahli keluarga kita, tapi berpadalah kerana mereka semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi saya kira sekadar itulah tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan wacana ataupun juga perbincangan kita pada malam ini ada manfaatnya sedikit sebanyak berkenaan dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, ayat 94 dalam surah An-Nisa. Jadi saya kira sekadar itulah, dan sebelum kita mengakhiri program ilmu kita pada malam ini, seperti biasa bagi penonton sama ada di dalam ataupun di luar sana yang mahu menyumbang, menginfak kepada program keilmuan yang dianjurkan oleh Akademi Tadabbur Malaysia, bolehlah menyumbang pada akaun yang tertera. Akaun yang tertera atas nama Akademi Tadabbur Malaysia. Jadi saya sekali lagi mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak-banyak atas sumbangan, komitmen tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang sabar ketika memberikan sokongan yang padu kepada kami untuk kami melaksanakan dan menyampaikan majlis-majlis ilmu ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak ada kefahaman dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita seharian. Jadi sekian aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita